Okey dah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan karunia-Nya pada malam ini sebagaimana biasa kita dapat lagi meneruskan ataupun menyambung majlis kuliah kita. Pada malam ini kita pilih tajuk Jahmiyah. Siapakah golongan Jahmiyah? Jadi perbahasan berkaitan dengan kumpulan Jahmiyah ini terlalu panjang yang dibahaskan oleh para ulama. Di antaranya Imam Bukhari sendiri di dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad wa Raddu 'alal Jahmiyati wa Ashabit Ta'til. Kalau tuan-tuan baca buku ini, ini dia hurai dengan jelas dan panjang lah. Begitu juga dalam Maqalat Islamin ataupun di dalam apa-apa kitab lah, di antaranya Milal wan Nihal. Ini di antara kitab-kitab yang saya sebut ini yang membongkarkan tentang kesesatan Jahmiyah. Saya akan ulaskan dan bahaskan tentang apakah makna Jahmiyah, di manakah kesesatan mereka dan apakah pemikiran mereka, berdasarkan kepada muqaddimah Khalqu Af'alil Ibad wa Raddu 'alal Jahmiyati wa Ashabit Ta'til yang dikarang oleh Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari sendiri di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari telah meletakkan satu tajuk Kitabut Tauhid. Di antara tujuan dan sebab kitab ataupun tajuk ini diketengahkan di dalam Sahih Bukhari untuk menolak kumpulan Jahmiyah. Banyak lagi ulama-ulama salaf seperti Imam Ahmad bin Hanbal sangat-sangat menentang kumpulan Jahmiyah dan juga pemikiran mereka. Sebab Jahmiyah ini adalah satu kumpulan yang terpesong daripada agama Islam. Pemikiran-pemikiran dia bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh kerana bahayanya pemikiran mereka, kerana berkembang dan juga tersebar, oleh kerana itu para ulama-ulama salaf menulis berbagai-bagai buah buku untuk rad ataupun menolak pemikiran mereka yang disebarkan di seluruh pelosok dunia. Di antaranya Imam Bukhari sendiri, sebagaimana kitab yang saya tunjukkan kepada tuan-tuan tadi. Di antara perkara yang akan dibahaskan di sini, apakah ini maksudkan dengan Jahmiyah? Yang kedua, permulaan zahirnya Jahmiyah. Yang ketiga, pandangan Jahmiyah tentang akidah. Di dalam akidah ni apa pandangan mereka? Apa pendirian mereka? Dan yang keempat, sebab-sebab kesesatan Jahmiyah. Maka sebab ulama-ulama Islam, khususnya ulama salaf, menganggap mereka adalah golongan yang sesat. Lalu dibahaskan dan dikemukakan, dibongkarkan pemikiran-pemikiran mereka yang bercanggah dengan agama Islam. Yang pertama di sini, awalan al-muradu bil Jahmiyah. Perbahasan yang pertama yang dikehendaki dengan Jahmiyah itu apa dia? Yang dimaksudkan dengan Jahmiyah apa dia? Dia kata di sini, al-Jahmiyatu wasfun atlaqahul a'immatus salafi ala Jahmi bin Safwan wa atba'ihi. Jahmiyah adalah merupakan satu sifat ataupun satu nama yang telah menyebut oleh para ulama salaf atas Jaham bin Safwan dan pengikut-pengikut dia. Jaham bin Safwan ini dia wafat pada tahun 128 Hijrah. Jaham bin Safwan wafat pada tahun 128 Hijrah. Guru dia Ja'du bin Dirham. Jadi Jaham kan,
Ja'd bin Dirham ini adalah guru dia. Dialah yang mula-mula mencetuskan pemikiran dan juga pandangan ini. Pandangan-pandangan yang kita akan sebut selepas daripada ini. Tetapi kenapa masyhur dinisbahkan ataupun dibinkan Jahmiyah ini kepada Jaham bin Safwan? Sebab apa? Sebab anak murid dia lah Jaham bin Safwan inilah yang menyebarkan pemikiran guru dia. Pemikiran guru dia Ja'd bin Dirham ini. Dia sebarkan, dialah yang bersusah payah, bertokoh lumuh menyebarkan fahaman Jahmiyah ini. Lalu dinisbahkan kepada dia. Dia kata di sini, dia kata Jahmiyah adalah suatu sifat, suatu nama yang diberikan oleh ulama-ulama salaf kepada Jaham bin Safwan dan pengikut-pengikutnya. Wa man qala biqaulihi, dan seseorang yang berpendapat dengan pendapatnya, seseorang yang berpegang dengan pegangannya. Wa atlaquhu aidan ala man nafas sifati, wa atlaqu aidan ala man nafas sifati wa nisbatuhu ila Jahmi. Dan siapa-siapa daripada kalangan manusia yang menafikan sifat-sifat Allah, sama ada menafikan seluruh sifat-sifat Allah ataupun sebahagian daripada sifat Allah. Bila kita mengaji, kita tengok dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi ni, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu juga merupakan nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu nama yang indah-indah, yang cantik-cantik, yang elok-elok. Nama Allah Subhanahu wa taala itu juga merupakan sifat Allah. Kita belajar dalam Asmaul Husna kan? Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum al-malikul qudusus salamul mu'min sampai 99 itu dia adalah merupakan nama-nama bagi Allah. Nama yang sempurna, nama yang elok, nama yang cantik bagi Allah. Nama-nama itu juga adalah merupakan sifat Allah. Seperti kita kata nama Allah Ta'ala Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Malik. Itu nama Allah. Rahim, di samping dia nama, dia merupakan sifat. Sifat penyayang, sifat pengasih, sifat memberi petunjuk. Nama dan juga nama itu adalah merupakan sifat Allah. Penyayang, pengasih, memberi petunjuk, berkuasa di hari pembalasan. Jadi Jahmiyah ini golongan yang menolak sifat-sifat Allah. Sama ada menolak secara keseluruhan semua sifat-sifat Allah ataupun sebahagian daripada sifat Allah. Wa nisbatuhu ila Jahmi li'annahu huwa alladhi wada'a dinal Jahmiyah. Dinisbahkan kepada Jaham tadi kerana dialah yang meletakkan agama Jahmiyah. Jadi ulama-ulama salaf secara khusus mereka menamakan Jahmiyah ini kepada Jaham bin Safwan tadi kerana dialah yang meletakkan agama Jahmiyah. Dia sebut di sini agama. Dia kata bukan kata mazhab Jahmiyah. Kadang-kadang disebut mazhab ni orang faham sebahagian daripada aliran yang diterima di dalam Islam. Tak, dia kata meletakkan agama Jahmiyah. Kama qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, sebagaimana yang disebut oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala ala Jahmin tentang Jaham, fa adalla bi kalamihi basharan katsiran. Imam Ahmad bin Hanbal kata dia telah menyesatkan dengan pandangan-pandangan dia ini manusia yang ramai. Banyak dia sesatkan. Dengan pandangan dia, pemikiran dia, pendirian dia berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Dia menyesatkan satu kumpulan manusia yang ramai. Berbilang-bilang manusia sesat dengan sebab perkataan dia. Orang ambil pendapat dia, ambil perkataan dia, ambil hujah dia, ambil pemikiran dia. Saya ulangi, Imam Ahmad kata fa'adalla bi kalamihi kathiran. Dia telah menyesatkan dengan perkataan dia tadi manusia yang ramai.
wa tabi'ahu ala qawlihi rijalun min ashabi Abi Hanifah wa ashabu Amr bin Ubaid bil Basrati wa wada'a din al-Jahmiyah. Pengikut-pengikut dia juga diikuti oleh orang yang berpegang dengan pendapat Abi Hanifah. Kalau pegang 100% tak apa dengan pendapat Abi Hanifah, tapi ada bab yang diambil perkataan Abu Hanifah. Ada bab akidah ni diambil perkataan siapa? Ambil perkataan Jaham bin Safwan tu tadi. Wa ulama sunnati ka Ibn Mubarak wa Ahmad wa Ishaq wal Bukhari. Ulama-ulama ahli sunnah seperti Ibnu Mubarak, Ahmad bin Hanbal dan juga Ishaq Imam Bukhari yusammuna nafat as-sifati, menamakan golongan yang menafikan sifat-sifat Allah, min jami'i tawaifi jahmiyatan. Mereka menamakan kumpulan-kumpulan yang menolak sifat-sifat Allah sebagai Jahmiyah. Ingat tuan-tuan, apa makna Jahmiyah? Dinisbahkan kepada Jaham bin Safwan dan juga pengikut-pengikut dia, yang mana Jaham bin Safwan ini menafikan sifat-sifat Allah. Kalau sebahagian sifat mereka terima, sifat-sifat yang mereka tolak ini adalah sesuatu sifat, bila diterima sifat itu menampakkan semacam mentashbihkan Allah. Menampakkan semacam mentashbihkan Allah dengan baharu, mereka tolak. Mereka sebagaimana yang saya sebut sebelum ini, golongan ataupun individu-individu falsafah ini, tokoh-tokoh falsafah, yang tokoh falsafah ini juga mereka meyakini adanya Tuhan, mempercayai wujudnya Tuhan. Tetapi Tuhan yang mereka faham adalah berdasarkan kepada logik, kepada pemikiran mereka, kepada kaedah yang mereka letakkan. Seperti Aristo yang saya sebut hari itu, mereka mengatakan ilah-ilah itu adalah aqlun, aqilun, ma'aqulun. Tuhan-Tuhan itu butuh benda yang boleh dipikir. Kalau benda yang tak sesuai dengan otak, dengan pemikiran, itu bukan Tuhan. Jadi maknanya, bila sebut Tuhan, Allah, nama bagi Tuhan ini, Tuhan, dia ada ilahul haq, ilahul batin. Nama Tuhan kita adalah Allah. Allah ini adalah merupakan sesuatu yang gaib. Sesuatu pun kadang-kadang orang marah terjemah. Dia kata bila sebut sesuatu, dia sama dengan baharu. Sebab dia nak sesuai dengan otak dia. Allah ini gaib. Arash itu juga gaib. Jadi kalau Allah ini gaib, sesuatu yang ghairu ma'qul, benda yang tak sesuai kita fikir, yang tidak logik berdasarkan kepada pemikiran kita. Sebab Allah Ta'ala, kita ni makhluk, berada di alam musyahadah. Macam mana kita nak sesuaikan pemikiran kita, nak kenal Allah Ta'ala berdasarkan kepada logik akal. Logik akal 100% tak boleh. Berkaitan dengan ketuhanan ataupun sam'iyat, perkara-perkara yang gaib, ini kita beriman sahaja. Kita beriman sahaja. Sebab perkara sam'iyat ini benda-benda yang kita tak dapat melihat, dapat dikesan dengan oleh panca indera kita. Jadi macam mana kita nak faham Allah Ta'ala dengan akal? Sebab itu Sayyidina Ali sebut, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi la kana asfalu khuffi aula bil mashi min alahu, walakin ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala khuffai." Kalau sekiranya agama ini dinilai dengan akal, nescaya khuf itu disapu di sebelah bawah. Kerana belah bawah tu yang kotor, sebab kita pakai khuf, yang kena lantai, kena kekotoran bawah. Tetapi disuruh basuh sapu belah atas. Kalau agama ini sesuai dengan akal, nescaya khuf itu disapu sebelah bawah. Khuf maknanya stokin. Aku sendiri melihat Rasulullah SAW menyapu di atas khuf, bukan menyapu di bawah khuf. Secara kesimpulan, agama ini bukan semua perkara yang ada di dalam agama sesuai dengan akal fikiran kita. Khususnya khuf, menyapu di atas khuf ini, perbahasan khuf di dalam masalah fiqh, bukan masalah akidah. Masalah fiqh pun bukan semua sesuai dengan akal. Apatah lagi sesuatu perkara yang berkaitan dengan akidah.
dengan keimanan, dengan kepercayaan di dalam hati. Macam mana kita nak kiyah dengan akal? Tetapi Jahmiyah, dia nak kenal Allah Ta'ala dengan logik akal dia. Kalau tak sesuai dengan logik akal, dia bukan Tuhan, dia bukan Allah. Kita kena tolak. Jadi sifat-sifat yang berkaitan dengan ketuhanan, kalau nampak macam nak mentashbihkan Allah dengan baharu, tolak. Mentashbihkan dia punya penilaian. Sedangkan di sudut hakikat dan realitinya tidak tashbih. Tidak berlaku penyerupaan antara Allah dengan makhluk. Sebab jelas, laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tak sama dengan sesuatu, jelas. Sebab itu ulama-ulama salaf kata, bila berhadapan dengan ayat mutasyabihat, kembali kepada ayat muhkam. Apa maksud muhkam? Ayat mutasyabihat kita dah baca masalah tangan, masalah istiwa, masalah kita kata ain, majid dan sebagainya, wajhun dan sebagainya. Bila berjumpa dengan ayat mutasyabihat, kita kembali kepada muhkam. Apa maksud kembali kepada muhkam? Benda yang jelas tentang hukumnya. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tak sama dengan sesuatu. Kalau sebut tangan ke apa, kata harah ke, tak sama. Itu kuncinya. Itu kesimpulannya. Tetapi golongan Jahmiyah, dia cuba nak sesuaikan sifat-sifat Allah Ta'ala dengan akal. Kalau tidak sesuai, sifat-sifat itu ditolak. Sebab tu dia kata di sini. Wa ulama'us sunnati kabni Mubarak wa Ahmada wa Ishaqin wa Bukhari yusammuna nafat as-sifati min jami'it tawaifi Jahmiyah. Jadi ulama-ulama ahli sunnah kata, seperti Ibnu Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Ruhwai dan juga Imam Bukhari menamakan orang yang menafikan sifat-sifat Allah sebagai Jahmiyah. Menamakan orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai Jahmiyah. Dan sebahagian orang menganggap bahawa Imam Ahmad bin Hanbal ini hanya menentang golongan Mu'tazilah. Banyak orang duk baca buku, banyaknya sejarah yang dibongkarkan yang sebut Imam Ahmad ni, dia perjuangan dia berdebat menentang golongan Jahmiyah, golongan Mu'tazilah. Sebenarnya para ulama menyebut dia bukan sahaja berhadapan dengan golongan Mu'tazilah, bahkan dia selalu berdebat, berhujah dengan golongan yang disebut sebagai golongan Jahmiyah. Tak kurang bahayanya sebagaimana Mu'tazilah. Sebab itu, wasara katsirun minal mutaakhirin min ashabil Ahmad. Pengikut-pengikut Imam Ahmad kata wa ghairihim yazunnuna khusumahu kanu al-mu'tazilatan. Berdebat tu, yang dia berdebat itu golongan Mu'tazilah sahaja. Wa yazunnu anna Bishr bin al-Ghiyath al-Marisi wa in kana qad mata qabla al-mihnati Ahmad wa ibn Abi Daud wa nahwihima kanul Mu'tazilah. Tak, bukan sahaja Mu'tazilah dia berdebat. Orang-orang yang dia berdebat itu termasuklah golongan Jahmiyah. Tadi saya sebut dia wafat pada tahun apa dia, Jaham bin Safwan ni 128 Hijrah, maknanya awal. Berapa ramai orang ambil daripada pemikiran dia, ideologi dia, pendirian dia, pegangan dia, akidah dia tersebar seluruh dunia. Sebab tu ulama banyak menulis buku nak lawan balik, khususnya Imam Bukhari sendiri dan beberapa imam yang lain lah. Okey, saya cuba ringkaskan perbahasan ini terlalu panjang. Dan mereka berkata juga, wa qala aidan an tariqati salafis salihi, atas jalan salaf, pendirian salaf, wa kanu idza ra'a ar-rajula, mereka apabila melihat seseorang qad aghraqa fi nafyi at-tashbih, tenggelam di dalam menafikan tashbih. Maknanya terlalu mubalaghah, terlalu bersungguh menafikan penyerupaan Allah Ta'ala dengan baharu. Dia kita menafikan Allah Ta'ala tak sama dengan baharu sekadar yang disebut dalam Quran, sekadar yang disebut dalam hadis. Jangan lebih. Kalau lebih dia membawa kepada ta'til, kalau lebih sangat, mubalaghah sangat, sebagaimana yang disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya Al-Bid'ahul Munkarah. Kalau terlajak nak mentazihkan Allah Ta'ala, nak menafikan Allah Ta'ala, berlaku penyamaran, keserupaan dengan baharu, bila terlajak, dia akan membawa kepada ta'til. Apa makna ta'til? Maknanya menafikan sifat-sifat Allah. Ini seperti kumpulan Jahmiyah. Sebab tu dia kata di sini, wa kanu idza ra'a ar-rajula qad aghraqa fi nafyi at-tashbih min ghairi isbati as-sifat, dengan ketiadaan menisbatkan sifat.
Kalau isbatkan sifat ni nampak macam sama dengan baharu. Sifat Allah Ta'ala ni termasuklah sifat yad, kita kata sifat qadam, dan beberapa sifat yang lain, sifat wajh. Bila menafikan sifat, konon-kononnya kalau terima sifat ini macam mentashbihkan Allah Ta'ala dengan baharu. Lalu ulama kata, golongan yang menafikan sifat ini, qalu hadza jahmiyun mu'attilun. Mereka adalah golongan jahmi yang mu'attil, yang tolak sifat-sifat Allah Ta'ala. Wa hadza kathirun jiddan fi kalamihim. Ni banyak sangat. Kalam, perkataan-perkataan golongan Jahmiyah ini didapati, dijumpai oleh para ulama menafikan sifat-sifat Allah. Jadi kita takut orang-orang yang belajar akidah, belajar tauhid ni terpengaruh dengan pemikiran Jahmiyah dan juga Mu'tazilah. Sampai menafi. Bila kita baca, kita cerita tentang sifat-sifat Allah, dia kata mentashbihkan Allah. Termasuk sifat-sifat Allah Ta'ala itu, sebagaimana sebahagian kita sebut tadi, sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab itu disebut dalam ayat sifat. Istawa Allah Ta'ala atas arash. Dia nafi. Kalau kata istawa tu dengan makna hakiki, bukan dengan makna majas, maka mentashbihkan Allah dengan baharu. Mentajsimkan Allah. Mengatakan Allah Ta'ala itu sama dengan baharu, dan kita menjisimkan Allah. Jisim itu sifat baharu. Sebahagian daripada sifat baharu, sifat baharu itu adalah jisim. Sebahagian daripada baharu itu maknanya benda yang berjisim lah. Jisim mengambil tempat sekadar ruang. Mengambil ruang sekadar tempatnya kan. Macam saya ni jisim, dia panggil jisim manusia. Kita kata meja ini, buku ini. Buku ini mengambil ruang sekadar zatnya. Buku ini mengambil ruang sekadar zatnya. Zat ni maknanya diri dia. Sebab itu kita kata tahayus ataupun hayyus. Hayyizu ni, al-hayyiz, maknanya sesuatu yang mengambil ruang. Jadi kalau kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala berada di atas daripada arash, Allah Ta'ala mengambil tempat, Allah Ta'ala mengambil jihah, Allah Ta'ala mengambil ruang. Itu sifat jihah. Sifat maknanya mengambil ruang, sifat mengambil tempat adalah sifat baharu. Allah Ta'ala mukhalafah. Allah Ta'ala mukhalafah. Kalau Allah Ta'ala mukhalafah, mustahil Allah Ta'ala berada di atas benda arash. Sedangkan kita sebut, atas daripada arash itu bukan alam. Alam yang kita alam musyahadah ni. Sebab itu, ulama-ulama yang membahaskan isu akidah ni, sebagaimana yang disebut oleh Abi Is, ketika dia mensyarahkan akidah Tahawiyah, terpulanglah dia kata, nak kata atas pada arah ni tempat ke tak tempat, Allah Ta'ala mukhalafah. Dia buat kesimpulan macam tu. Sebab kalau kita kata atas pada arash, dia bukan merupakan tempat. Sebab dia bukan, kita kata alam musyahadah ni. Bukan alam musyahadah, alam dunia, alam yang kita lihat ini. Kita tak tahu benda tu macam mana. Yang hanya diketahui oleh Allah. Jadi mereka kata atas pada arash juga tempat. Kalau Allah Ta'ala berada di atas daripada arash, Allah Ta'ala perlukan tempat. Sesuatu yang memerlukan tempat adalah baharu. Jadi kita menyamakan baharu Allah Ta'ala dengan baharu. Sesuatu yang memerlukan tempat adalah jisim. Kita mentajsimkan Allah Ta'ala dengan yang baharu. Sesuatu yang memerlukan tempat, sesuatu yang jisim memerlukan ruang. Maka Allah Ta'ala juga memerlukan ruang. Dia kata inilah mentajsimkan Allah. Mentashbihkan Allah. Sebenarnya pemikiran-pemikiran ini lahir daripada golongan Jahmiyah. Sebab itu kita minta sahabat-sahabat yang menyaksikan perbahasan ini, tolong buat kajian. Tolong baca. Kalau tak baca, tak mengkaji, itu yang mari loya buruk. Sebenarnya itu bukan pemikiran daripada kalangan ahli sunnah. Asal-asalnya pokok Jahmiyah. Dan juga daripada kalangan Mu'tazilah. Kalau orang belajar Sahih Bukhari ni, jelas bagaimana Imam Bukhari hulai. Lepas tu disyarahkan pula oleh, dalam Sahih Bukhari ini disyarahkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Bagaimana pemikiran mereka. Dah kita baca pun dah banyak kali. Yang istawa dengan makna istawla tu, yang pegang istawa dengan makna istawla adalah Mu'tazilah dan juga Jahmiyah. Disebut oleh Ibnu Katsir di dalam Bidayah wan Nihayah. Disebut oleh Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Orang tak baca mana orang tahu. Sebab itu bila kita bangkitkan isu ini, orang akan lawan. Dia akan jadi keras. Puak-puak ni mujassimah, musyabbihah.
yang menganut pegangan mujassimah dan juga musyabbihah ini adalah golongan Wahabi. Wahabi dapat nama. Sebab tu perlukan kepada kajian yang mendalam. Berapa orang yang kaji masalah ni? Asal usul ambil tu daripada mana tu akidah yang dipegang? Asal usul ambil mana-mana tu? Yang tersebar seluruh dunia tu. Ambil daripada mana? Kena kaji ya. Wa nafatus sifati ala darajatin. Dia ada beberapa kumpulan, beberapa darjat, beberapa peringkat orang yang menafikan sifat Allah Ta'ala ni. Ma'adzalika fassalafu yutliquna alaihim hadzal laqab hadzal laqaba wa dzalika li'anna al-asl alladhi banu alaihi nafyahum yarja'u ila al-asl jahmin. Penafian sifat-sifat Allah Ta'ala ni asalnya ambil daripada Jaham bin Safwan tadi. Dia yang menafikan. Kalau sifat itu, kalau terima sifat itu semacam nak mentasybihkan Allah, tak boleh pakai. Tak boleh. Di antaranya mengatakan Quran itu adalah makhluk. Okey. Kita cuba ringkaskan kerana panjang perbahasan dia. Thaniyan, mabda'u zuhuril Jahmiyah. Permulaan. Zahirnya Jahmiyah ni bila? Sedikit tentang definisi maksud yang dikehendaki dengan Jahmiyah itu, kesimpulannya orang yang menolak sifat-sifat Allah. Sama ada tolak semua ataupun sebahagian. Yazkuru ahlul ilmi anna mabda'a zuhurihim kana fi awailil mi'ati tsaniyah. Ahli ilmu telah menyebut zahirnya kumpulan ini pada awal kurun yang kedua daripada hijrah. Wa dzalika fi awakhir daulatil Bani Umayyah wa akhir asr tabi'in. Maknanya akhir pemerintahan Bani Umayyah dan juga penghujung zaman tabi'in. Wa kana dzalika bila fi biladil masyriqi min jihatil Khurasan wa Tirmiz. Dia kata penghujung zaman tabi'in berlaku di masyrik sana. Daripada negara Khurasan dan juga Tirmiz. Okey. Tadi dah kita sebut maknanya pengertian Jahmiyah tu apa dia. Seterusnya kita masuk kepada pandangan-pandangan Jahmiyah tentang i'tiqad. Pandangan-pandangan Jahmiyah ni tentang i'tiqad, maknanya pendirian-pendirian mereka. Aqwalu Jahmin fi masailil i'tiqad. Pandangan-pandangan mereka tentang i'tiqad. Naqala ahlul ilmi aqwala Jahmin fi masailil i'tiqad bayanan li haqiqatil halihi. Telah menakalkan oleh ahlul ilmi, maknanya pandangan-pandangan Jahmiyah pada masalah i'tiqad, suatu keterangan bagi hakikat keadaannya. Tahziran minal wuqu'i fi dhalalatih, sebagai peringatan takut terjatuh kepada kesesatannya. Wal maqsudu huna dzakara ara'ahu fi masailil i'tiqad. Yang dimaksudkan di sini, ahli ilmi menyebut tentang pandangan-pandangan dia tentang i'tiqad, supaya manusia tidak terjatuh dengan pemikiran ini. Wa min aqdami, dia kata orang yang mula-mula min naqli dzalik, daripada menakalkan pandangan ataupun membongkarkan pendirian Jahmiyah ini adalah Al-Imamul Ahmad wa Muhammad bin Salam dan juga Muhammad bin Salam dan juga Imam Bukhari wal Bukhari wa ghairuhum min ahli ilmi, dan selain daripada mereka
daripada kalangan ahlul ilmi, yakni para ulama. Okey, di sini dikemukakan sebahagian daripada pegangan mereka, pendirian mereka, perkataan mereka yang sesat. Dia kata awalan nafyus sifati wal qawli bi khalqil Quran. Yang pertamanya menafikan sifat-sifat Allah Taala dan berpegang dengan Quran itu adalah makhluk. Itu golongan Mu'tazilah. Bukan saja Mu'tazilah yang tersebar seluruh dunia, pegangan Mu'tazilah begitu. Mengatakan Quran makhluk ni tersebar seluruh dunia. Ini adalah ideologi pemikiran Mu'tazilah. Bukan saja Mu'tazilah, bahkan Jahmiyah. Mereka mengatakan Quran itu makhluk dan menafikan sifat-sifat Allah. Yang kedua, pandangan mereka yang kedua, bahawa manusia ini terpaksa. Semua perkara itu adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ini maknanya tak ada tindakan, tak ada usaha daripada diri sendiri. Semuanya Allah. Baik buruk, salah, betul pun semuanya Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka mengatakan innal imana huwal ma'rifatu billahi faqat wal kufru huwal jahlu billahi faqat. Iman itu adalah merupakan semata-mata kenal Allah Ta'ala. Cukup. Sedangkan bagi ahli sunnah wal jamaah, al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil jawarih ataupun wal amalu bil arkan. Mengucap dua kalimah syahadah, ditasdikkan dengan hati, diiyakan, dibenarkan dengan hati. Iman, mengucap dua kalimah syahadah, diiyakan dengan hati. Sebagai penyempurnaan iman, diikuti dengan amalan-amalan yang zahir. Itu untuk sempurna iman. Sekadar nak jadi orang beriman, padam mengucap dua kalimah syahadah dan tasdik dengan hati. Kalau kita baca di dalam kitab-kitab akidah, kitab-kitab tauhid, di antaranya kitab Tuhfatur Raghibin. Kalau mengucap dua kalimah syahadah sahaja, dia tidak i'tiqad dalam hati tentang tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, dia tak akui yang tu. Dia Islam di sudut manusia, kafir di sudut Allah. Sebab dalam hati Allah Ta'ala kira. Di sudut manusia ni, kena perlakukan orang itu, orang yang mengucap dua kalimah syahadah di mulut tanpa disertakan dengan hati, dia kira Islam. Urus diri dia secara Islam, maknanya mati dia disembahyangkan, dikebumikan di tanah perkuburan Islam, mengikut cara orang Islam yang lain. Tetapi di sudut hakikat dia tak beriman, sebab dia tak mengiyakan dalam hati. Nampak? Sebab tu dia kena ada dua sekurang-kurangnya. Untuk sempurna, dia kena diikuti dengan amalan-amalan yang zahir. Okey, sebahagian daripada i'tiqad mereka juga adalah menganggap syurga dan neraka ini maknanya binasa. Itu pegangan mereka. Pendirian mereka. Lalu dibahaskan dengan perbahasan yang panjang pula. Tadi maknanya sebahagian daripada pendirian dan pegangan i'tiqad dia. Yang keempat di sini, sebab-sebab kesesatan Jahmiyah. Dibahas secara terperinci pula. Saya cuma nak ringkaskan je. Minta hadirin semua selepas perbahasan ni baca tentang kedudukan pegangan Jahmiyah ni. Siapakah mereka dan apakah pegangan mereka. Dia kata asbabud dalalil Jahmiyah. Sebab-sebab kesesatan Jahmiyah. Apa dia? Yang pertama di sini, wa talaqihim an ahli al-dhalali wal kuffari wal musyrikin wa ta'athurihim bihim wa dha'fihim fil munazarati 'an ar-radd as-sahih. Mereka ini ada penyerupaan, kesamaran mereka dengan golongan-golongan yang sesat seperti kafir dan juga musyrikin. Ni atas sekali dia letak. Berlaku pertemuan tentang kesesatan. Persamaan lah maksud kita. Maksudnya persamaan. Persamaan pegangan mereka dengan golongan yang sesat seperti orang kafir, musyrikin. Mereka terkesan dengan pemikiran-pemikiran yang sesat. Dan juga mereka sangat lemah untuk mempertahankan kebenaran. Mereka tak boleh berhujah dengan orang sesat. Sebab mereka sendiri dah sesat, nak berhujah dengan orang sesat macam mana?
Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, bahawa dia kata min a'zamil asbabi dhalalihim. Sebab perkara yang besar kesesatan mereka ada mufahmil Qur'ani wa sunnati ala al-wajhi sahih. Mereka tidak memahami Quran dan sunnah di atas wajah yang sebenar, di atas kedudukan yang sebenar, gambaran yang sebenar. Mereka tak faham Quran hadis ini sebagaimana yang sebetulnya. Faham ikut pandai sendiri. Faham sendiri, andaian sendiri ikut akal. Bukan kata sesuatu ayat Quran ataupun hadis ini secara keseluruhan, khususnya ayat-ayat mutasyabihat, bukan mereka faham sebagaimana yang difahami oleh ulama tafsir. Ulama tafsir ni pula kita kena tengok, kalau nak faham, nak bahas ayat mutasyabihat ni, kena tengok pandangan ulama tafsir daripada kalangan ulama salaf. Baru dia tahu ini pegangan salaf. Kalau ulama khalaf, belum tentu dia tahu pendirian salaf. Sebab tu nak tahu tentang masalah ayat Quran yang berkaitan dengan ayat mutasyabihat, mesti ditafsirkan oleh ulama-ulama salaf. Kita sebut dulu Muqatil, Dhahhak, Mujahid, Kalbi dan ulama yang lain. Nak betul-betul nak faham ayat istiwa macam mana, ayat iyad macam mana, wajhum macam mana, kena tengok ulama salaf. Mereka tak faham dengan betul. Mereka kata ini pegangan salaf. Padahalnya mereka ambil daripada kitab khalaf. Bukan kitab salaf. Tak betul sampai ke sudah. Yang kedua, sebab yang paling besar, tak faham Quran mengikut kaedah yang betul. Tapi dituduh orang yang tak fahamnya. Mereka tuduh orang tak faham. Ada orang tuduh orang lain tak faham. Dia kata di sini pula, Thalithan, yang ketiga, itba'ul mutasyabihi minan nususi wa tarkil muhkam al-wadihi al-wadihil mubin. Mereka selalu ikut-ikut ayat mutasyabihat ini. Berpegang-pegang dengan ayat mutasyabihat. Bila dia tak kembali ayat mutasyabihat ini minan nususi wa tarkil muhkam, mereka meninggalkan ayat muhkam. Tadi kita dah sebut, ulama salaf berpendirian bila jumpa ayat mutasyabihat kembali kepada muhkam. Apa maksud kembali kepada muhkam? Kembali kepada ayat muhkam ni laisa kamitslihi syai'. Itu muhkam jelas. Allah Ta'ala tak sama dengan sesuatu. Ceritalah apa-apa, biar. Nak kata atas harash ke, tangan ke, muka kan, Allah Ta'ala tak sama. Mereka tak. Kalau terima ayat tu, dia tasybih. Kalau terima ayat itu sebagai ayat sifat, mereka tetap mengatakan ini ayat mutasyabihat, ini ayat mutasyabihat. Sedangkan sebahagian daripada, memang kita sebut ayat mutasyabihat, ayat tu. Yang pertama saya nak sebut ayat tu memang ayat mutasyabihat. Tetapi bagaimana pegangan salaf terhadap ayat mutasyabihat? Mereka pegang zahir, dan ayat mutasyabihat juga kalau yang berkaitan dengan ayat sifat, mereka isbat. Isbat ayat mutasyabihat itu, maknanya ayat-ayat sifat itu. Dan mereka tafiqkan kafiat. Itu caranya. Jadi mereka kata ini ayat mutasyabihat, ini ayat mutasyabihat, tidak boleh dipegang secara zahir. Kalau pegang secara zahir tanpa takwil, mentajsimkan Allah. Mentasybihkan Allah dengan baharu. Pegangan ini sebahagian daripada pemikiran Jahmiyah. Mereka menolak ayat-ayat mutasyabihat yang jelas, meninggalkan ayat-ayat. Mereka ambil ayat mutasyabihat, meninggalkan ayat muhkam yang jelas lagi terang. Tengok. Yang Allah Ta'ala kata laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala tak sama dengan sesuatu. Ini maknanya ayat muhkam. Wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Okey. Yang keempat, rabi'an min asbabi dhalalihim. Sebab-sebab Jahmiyah ini dianggap sebagai sesat, mukhalafatuhum li tariqis salafis salih. Ni. Kerana percanggahan mereka bagi jalan salafus salih, alladhi hum a'lamun nasi bil kitabi was sunnati.
Salafus salih adalah satu golongan yang paling tahu daripada kalangan manusia. Paling tahu, paling alim. Paling mengerti, paling faham tentang kitab dan juga sunnah. Mereka mukhalafah dengan jalan salaf. Golongan Jahmiyah ini. Bercanggah dengan pendirian salaf. Di dalam masalah akidah. Yang kita bincang ni dalam masalah akidah. Sedangkan salafus salih ini, sama ada daripada kalangan sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in. Mereka lebih mengetahui tentang Quran dan sunnah. Semua sebuah Quran mereka tahu. Khususnya tentang ayat-ayat mutasyabihat. Bagaimana cara pengertian. Bagaimana cara fahaman. Bagaimana cara pegangan ayat mutasyabihat. Salah lebih mengetahui. Oh, mereka akan lawan. Mereka kata, kami tak lawan golongan sahabat. No, pendirian sahabat kami tak lawan. Kami tak lawan tabi'in. Tabi'in. Kami nak lawan ada sekarang ni. Ini bukan salaf. Ini salah pi, dia kata. Bukan salafi, salah pi. Maknanya salah pergi lah. Kan pi tu orang Kedah. Hampi mana kan? Ada lagu hampi mana tu kan? Oh, Ustaz, Cikgu Azhar tahu dia orang Kedah kan? Entah Kedah ke Penang? Kedah. Kedah. Dia tahu hampi mana? Jadi salah pi, dia kata. Bukan salafi. Inilah maknanya sebahagian daripada latar belakang tentang golongan Jahmiyah. Jadi kalau kita bahas ni panjang, sebab dalam ni sebuah kitab tebal ni dekat 2 inci. Kita nak baca semua. Kita minta sahabat-sahabat tolong bacalah Khalqul Af'alil Ibad ni. Nanti ambil gambar. Suruh baca ni. Banyak lagi kitab-kitab yang berkaitan dengan perbahasan tentang Jahmiyah. Saya sebut baru sikit tentang pemikiran mereka yang bahaya. Jadi minta-minta lah sahabat tolong baca, tolong mengkaji. Dan kita, apa yang saya bimbang, saya khawatir, takut ada orang belajar akidah ini, dia terpengaruh dengan pemikiran ini. Lalu dia memusuhi sesama Islam. Sebab itu, saya nampak tentang kefahaman bab akidah ini, kalau orang yang belajar di Saudi itu dia lebih jelas, lebih faham tentang akidah salaf. Orang belajar Saudi. Walaupun saya sendiri belajar di Pakistan. Saya belajar di Pakistan. Tetapi saya nak sebut di sini orang belajar Saudi jelas tentang masalah akidah. Lebih faham tentang akidah salaf. Jadi siapa-siapa yang nak hantar anak luar negara ni, seelok-eloknya hantar Saudi. Walaupun orang kata Wahabi kan, tetapi akidah mereka jelas, mantap. Kefahaman mereka terlalu terang. Kalau kami belajar di Pakistan dulu, Pakistan pun bagus, nak belajar Quran hadis ni bagus. Tapi khusus tentang masalah akidah ini, Saudi memang hebat. Mereka jelas tentang masalah akidah. Jadi minta kaji lah. Maknanya mana-mana pihak tolong kaji, tolong baca tentang bahayanya pemikiran Jahmiyah ini yang disandarkan kepada Islam, yang tersebar di seluruh pelosok dunia. Yang kadang-kadang golongan yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran ini, mereka sanggup menentang golongan lain. Golongan lain itu seperti golongan yang nak bawa manusia tentang hadis, nak mengajak manusia, yang menjadi musuh mereka adalah golongan yang nak ajak manusia kembali kepada Quran hadis, nak mengajak manusia supaya kembali kepada akidah salaf. Jadi sekadar itu dulu perbahasan yang ringkas tentang masalah Jahmiyah. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.